Okay, I think benda ni start masa saya di sekolah menengah. Saya diperkenalkan dengan tarian Melayu dari sekolah. Kemudian seorang guru tari dari Perkumpulan Seni, Johari Husin, sekarang dia ada kat Malaysia. Saya diperkenalkan dengan Perkumpulan Seni, belajar tarian di Pasir Panjang, Balai Adat Pasir Panjang. Kemudian diperkenalkan pada Perkumpulan Seni 1980. Maknanya pelibatan seni saya bermula 1980. Bayangkan dalam bidang tarian. Kemudian di Perkumpulan Seni saya jadi koreografer 1980 sampai 1985. Biasa, mungkin karakter saya, tarian tu sendiri saya buat eksperimen. Orang sibuk bikin tarian begini-begini, saya bikin tarian dengan plastik, dengan kain putih, dengan warna, dengan a lot of those things yang mengikut Osman Hamid daripada teater tari era. Dia mengatakan, Zarian, lepas awak dah buat 20-25 tahun, baru saya tahu apa contemporary yang awak buat. So, saya terangkan pada diorang, sebenarnya contemporary tu bahasa Inggeris ya, bahasa Melayu dia sezaman. Jadi, waktu 1980-an tu, bila saya buat tarian, itu tarian sezaman, eksperimental. Kalau anda buat tarian tu sekarang, dia pun jadi contemporary, eksperimental mengikut zaman yang anda wakili. Selepas tu, saya move on lah. Tarian, okay, saya jadi research writer, saya suka mengkaji. So, I think, saya rasa 1984, saya dapat tahu pertandingan di Nanyang tu. Mereka mulakan pertandingan di Barat untuk sekolah-sekolah. Saya menghadiri pertandingan tu, melihat begitu begini, sehinggalah ketika persatuan tu diterajui oleh Cikgu Khalidah Khalid, yang saya terlibat secara langsung mula mengadili pertandingan itu, dan pertandingan tu juga diberhentikan, kemudian dibuat pertandingan Gemah Puisi. So, saya involve waktu tu lama. Maknanya pertandingan tu daripada 1984 gitu, sehinggalah tahun 2000 mereka berhenti. 15-16 tahun mereka buat pertandingan, dan dari pertandingan tu banyak-banyak, ada Seri Tribuana, ada kumpulan-kumpulan yang bukan bikin persembahan di Barat yang biasa, ada yang luar biasa, dan kita kenal sekolah menengah Danian antara kumpulan sekolah menengah yang selalu menang, dan mereka cuba mempertahankan kejuaraan mereka lah. Jadi dalam itulah seperti saya sebutkan, Cikgu Ishak Latif, dia bertanggungjawab memperkenalkan, saya panggil dia di Barat Kontem, sebelum warung kopi, sebelum yang dikontemkan sebelum itu. Jadi pertandingan di Barat tu sendiri di sekolah-sekolah menampakkan potensi. Okay. Sehinggalah Majlis Pusat ingin buat pertandingan tu 1990. Okay. Masa tu masih dipanggil pertandingan di Barat Nasional. Sampailah, saya rasa 93 dah tukar perdana, kita pendekkan. Kemudian masa tu gabungan belum ada. Gabungan masih merisik-risik, mencari-cari identiti, masih belum register. Dan waktu itu gabungan kumpulan DK Barat Singapura atau Singapore DK Barat Federation ditubuhkan pada 16 Januari 1992, tapi secara rasmi menjadi persatuan anda ROS pada 11 Januari 1993. 1 tahun untuk buat perlembagaan, constitution, logo, bank account,
Lepas tu gabungan masih support pertandingan Dikir Barat 1995 selepas itu. Tapi pada 1997 kita membuat keputusan untuk menganjurkan pertandingan Dikir Barat Nasional tu sendiri. Dan daripada perdana, dia jadi mega perdana. Jadi saya rasa saya dah buat apa yang harus dilakukan. Saya tak buat yang terbaik. Saya rasa masa ketika tu tak ada istilah yang terbaik. Sebab Dikir Barat ketika tu masih mencari, masih ingin membuat pembaharuan, ingin bereksperimen. Jadi saya tinggalkan gabungan 1999 untuk mencari arah baru, iaitu setelah mengadili pertandingan selama yang saya aktif, saya mencari juara, saya mencari mereka yang saya rasa boleh diketengahkan. Sehingga 1998 kita menganjurkan Malam Ilham Dikir, lagu-lagu Dikir Barat yang waktu ketika itu yang mempunyai melodi yang kuat, nilai jati diri, melodi kemelayuan, tema-tema yang dicerna semua tema-tema yang positif. Jadi maka lahir persembahan Bondaku Sanjung Ayahku Agung, Seindah Syurgawi, termasuk Cendrawasih yang saya lihat ada potensi untuk dijadikan lagu komersial. Maka lahirlah lagu-lagu tu dalam bentuk komersial. 1999 Julai 17 hari bulan Julai 1999 maka lahir mini album 2D Epilog Cinta Terlarang. 4 lagu dipecahkan menjadi 7 track lagu dan alhamdulillah tanpa disangka album tu mencecah jualan 3,000 dalam masa 3 bulan. Tak tahu apa. Mungkin orang suka apa yang diketengahkan. Akustik secara nyanyian bersama dan ada 2 kumpulan yang digabungkan. Adib dan Zainal daripada West, Rifa'ah, Rehul dan Rusli adik-beradik daripada East. So saya namakan gabungan dia Timur bertemu Barat. Timur bertemu Barat, kalau istilah waktu itu selalu adalah konsep-konsep Barat, kebaratan, lebih ke Inggrisan. Tapi waktu tu 2D terjadi, dia sesuatu yang kita rasa nak dibuat macam naturally kita suka. Lagu-lagu yang didendangkan oleh Nuradi, lagu-lagu puisi, Teacher's Pet, kemudian datang Rausyam Fikir. Selepas itu macam ada vacuum macam okey, apa lagi yang kita nak buat? Itu yang saya terfikirkan, lagu Dikir Barat dikomersialkan menjadi lagu komersial. Ibarat lagu-lagu yang telah dibuat lah. Dan kita bereksperimen dengan lagu-lagu dengan seruling, dengan rebana, dengan muzik-muzik moden dan juga arrangement moden dengan yang lagu-lagu yang mempunyai jati diri lah. So sebenarnya 2D tu terjadi, konsepnya terjadi pun tanpa dirancang, tak sengaja lah. So itu mengikut naluri saya ketika itulah. Dan saya disokong oleh teman-teman seperti Mansur, Syahrin Azhar, Saha daripada Love Hunters yang bertindak menjadi penerbit Epilog Cinta Terlarang. Kemudian Dimensi 2 diterbitkan oleh Mansur Muhammad yang saya kenali zaman 80-an tu dia terror Varna. Dan kita panggil dia Rahimah Rahim sebab masa dia menyanyi untuk Varna, suara dia tinggi, dahsyat. Jadi peluang bekerjasama dengan pemuzik, dengan orang-orang yang menyokong, saya rasa itu yang
kurang dalam industri sekarang ataupun scene lah. Kita kurang nak berkolaborasi lah. Okay. Sedangkan di Malaysia benda tu dah dibuat lama. Mungkin itu kekurangan kita. Sebab masa buat Dikir Nusantara dengan bersama Abang Syakban Yaya, benda tu kita pakai OpenReel tau. OpenReel punya tape yang tipis tu, setakat 4 track dia boleh bikin. Bayangkan masuk gitar, masuk ini, tepuk, nyanyi, kita kena bounce pergi, bounce balik. Rasanya teknologi waktu itu yang kira terror lah. Sampailah kita bertemu Razi M yang ada studio di Katong, dan rasanya keadaan untuk buat rakaman tu lebih senonoh untuk di kita masih. Sebab tu benda tu jadi. Daripada yang 4 track, kita boleh rekod 4 track. Dahsyat lah masa tu, masih mencari macam mana cara nak membuat rakaman tu lebih baik. Okay? Dan dalam waktu ketika itu, saya juga bertanggungjawab membuat komersial McDonald. 1993 nak dihalalkan. Dikir Barat tu dah meluas macam tu, sehingga kan mereka menggunakan platform Dikir Barat untuk membuktikan yang seni pentas tu yang begitu boleh dijadikan wadah untuk memberitahu yang sekarang kita dah halal dan kita gunakan Dikir Barat. Dan waktu itu kita buat Dikir Barat tercampur lelaki dan perempuan, sebab kita nak menunjukkan yang benda ni potensial. Dia satu kesenian pentas yang kita dah develop, kembangkan menjadi semacam kita yang punya. Jadi lihat potensi Dikir Barat tu sehingga boleh dijadikan iklan, kemudian dirakamkan di Kedai Masik. Kemudian bila dilakukan mega perdana, kita rakam live track, kita rakam video, kita buat catatan seni kata yang dipertandingkan untuk waktu itu, dibukukan. Jadi 1990-an kita dah buat documentation. Kita dah buat perbahanan. Maknanya documentation tu dah dibuat. Dokumentasi tu dah ada. Tapi tak ada orang nak kembangkan. Dan bila Dikir Barat tu diangkat naik ke televisyen, dia setakat jadi itu je. Dipotong-potong. Tiba-tiba dia nyanyi, tiba-tiba ada kat backstage, dah habis. Jadi kurang tau. Documentation dia ada, tapi dia kasar lah. Dia dibuat secara rambang, tapi tak ada mission. Dia tak ada direction. So, selepas saya tinggalkan DK Scene, saya move on sama Tudi. Saya move on dengan kerja-kerja yang lain yang saya lakukan. Walaupun kalau orang buat interview dengan saya lebih suka dikenali sebagai aktivis seni. Itu je. Dia tak ada macam nak tunjukkan yang kita lakukan ini dengan motif. Faham tak? Pejuang-pejuang seni sebelum saya, diorang lagi humble, lagi merendah diri. Seniman-seniman, penyair-penyair, mereka merendah diri, kan? Dan mungkin macam penyair yang dah establish, yang dah mapan, mereka ada buku, sebab itu dokumentasi diorang. Tapi di Dikir Barat kita tak ada. Kenapa kita tak ada? Sebab kita tak bekerjasama. Setiap orang, bila diorang duduk dalam gabungan atau mereka dipilih mewakili kumpulan diorang, mereka lebih memperjuangkan konsep kumpulan diorang. Bagi saya tak ada kumpulan, mana bagus saya angkat lah. Dan potensial show di TV, show di pentas, sehingga benda tu diangkat Rifa'ah, Elfie, Didi dengan siapa, Skandar Mirza melihat
Allahyarham Iskandar Mirza melihat Dikir Barat ni potensial untuk dibawa ke mata dunia. Waktu tu ada. Tapi selepas tu tak ada orang. Tak ada orang. Kita macam, itulah seperti saya cakap, documentation kurang lah. Dan kita fikir kita buat benda tu, okey, menang pertandingan. Okey, menang competition national. Lepas tu apa? Saya selalu tanya, okey, awak dah menang national, dah menang best juara, dah menang best karut, best seni kata, best macam-macam best. Lepas tu apa? Menang lagi. Lepas tu apa? Menang lagi. Lepas tu apa? Menang lagi. Dah, tak ada apa-apa. Dia tak ada direction tau. Tak ada follow up direction siapa nak lead. Siapa nak ambil lead. Masa tu saya buat, saya tak ada fikir yang sama ada benda tu akan jadi popular atau akan dikenang. Sama ada suka tak suka, kalau orang tak kenal saya sekarang pun tak kisah. Tapi dalam catatan Singapore Dikir Barat Federation, saya, Allahyarham Muhammad Hasrat Yaakob, Encik Muhammad Rani Haji Amin dan Muhammad Hir tu, kita 4 pengasas yang telah mengasaskan Dikir Barat Federation ataupun gabungan. So sama ada orang nak kenal tak kenal, apa masalahnya? Sebab tak ada documentation. Jadi kalau orang tak kenal kita, tak apalah, tak kisah. So dalam satu kesenian tu, tak kira lah namanya seni, visual atau performing arts atau installation art, dia mesti nak ada documentation. Sebab saya melihat Dikir Barat tu mempunyai potensi untuk diangkat lebih tinggi. Mungkin kalau kita nak pergi that time, kalau ada World Festival Expo yang nak tunjukkan kesenian Singapura, Dikir Barat tu dah jadi macam sebahagian daripada kita tau. Dia bukan setakat tunjuk tarian Melayu. Sebab kalau kita nak cakap, semua kita pinjam. Zapin kita pinjam, asli kita pinjam, tarian ini kita pinjam. Tu tak salah apa, Dikir Barat kita pinjam, tapi kita cantikkan. Kita mencantikkan. Okay. Bahasa Melayu pun kita pinjam berbanyak. So seni yang kita pinjam tu, kalau kita kita dah cantikkan dia, kita dah elevate dia lebih cantik, kita naik taraf dia, kenapa tidak? So Dikir Barat berpotensi waktu itu untuk menjadi satu kesenian pentas yang cantik, yang boleh kita banggakan. Sebab Dikir Barat tu dia ada everything. Satu orang akan in charge cari lagu, cari ragam, muzik. Dia banyak kena buat koordinasi tau. Dan Dikir Barat tu sendiri menampakkan ciri-ciri kepimpinan. Orang yang tulis seni kata, cari ragam, bikin music arrangement, ada yang design baju. Kalau kita cakap tarian satu orang je apa, koreografer, everything dia sapu. Kalau kompang, satu Khalifah, dia Khalifah tu pemimpin. Dia je yang lead satu, atau mungkin dia ada assistant ketua. Tapi dalam Dikir Barat, dia banyak tau. Banyak elemen. Yang itu orang tak nampak. Jadi dalam Dikir Barat tu, kalau ada 5 komponen atau 5 department tu, jabatan dia, semua leader. Semua pemimpin. See? Orang tak melihat benda tu. Saya melihat pemimpin kesatuan kerja seperti Sazali Zainal. Sazali masa saya di gabungan, dia penolong Setiausaha Umat. Dan selepas itu, orang-orang seperti Fadali jadi rapper, berjaya, dan Didi daripada tukang karut jadi penyanyi. Dinodi asalnya budak Dikir Barat juga, daripada Anugerah diangkat buat single. So kalau kita nak namakan satu persatu, saya panggil budak-budak Dikir Barat ni spoiler. Dia are everywhere.
Dia spoiler. Tapi, diorang spoiler tapi benda yang bagus. Diorang kembangkan bakat diorang bermula pentas fikir barat, lepas tu jadi host, Suzairi jadi pelakon. Banyak yang kalau kita nak check background, almost kebanyakan ada background fikir barat. Jadi fikir barat tu dia satu kesenian pentas yang sebenarnya potensi dia luas untuk mengembangkan bakat, mengembangkan potensi yang orang tak lihat. Kepimpinan, leadership, banyaklah. Design, kostum, banyak. Mungkin objektif. Apa objektif bila kita bergiat? Apa objektif bila kita rasa kita nak melakukan sesuatu? Selepas objektif, direction, arah. Kalau dulu orang cakap arah tuju. Okay, saya tak nak arah tuju. Pasal ada orang, dia ada arah, dia tak ada tuju. Dia ada objektif, tapi dia tak ada direction. Seperti yang saya cakap, okey, lepas menang ni, okey, apa dia? Lepas dah rakam single ni, lepas tu apa? Okey, music video. Lepas music video apa? Apa? Dia mesti ada soalan tu, mesti ada jawapannya. Mungkin kita tak dapat jawab immediate tau. Tapi, mesti nak ada jawapan. Mesti ada direction. Walaupun kadang-kadang kita buat benda tu slow tau. Sangat slow. Tapi tak ada benda yang boleh buat macam makan masa apa. Saya nak tubuhkan gabungan makan masa. Untuk mencari 5 orang 2D tu, saya ambil masa 6 tahun. Masa mengadili pertandingan. 6 tahun. Dan benda tu jadi. Lepas Malam Ilham Dikir 1998 di Victoria Theatre. Benda tu jadi tak sengaja. So, dan last kali is perancangan lah, planning, direction, nak buat apa. Tanya diri kita, okay, dah lepas menang ni, okay, lepas menang ni apa? Okay, menang lagi, okay, lepas menang lagi apa? Menang lagi, 3 kali menang, 4 kali menang, 5 kali menang, 6 kali menang, tetap tak ada jawapan selepas tu. Tak ada orang nak documentation. Setiap kumpulan yang sekarang, yang masih ada aktif, seharusnya dokumen perjalanan mereka. Rekod, simpan. Sekarang, tak payah nak simpan. Ada YouTube, ada cloud. Benda tu tak lari. So, gunakan teknologi sekarang lah untuk, tak apalah, kita flood the whole thing. Rekod lagu-lagu lama, lagu-lagu yang sedap. Rekod. Okay lah. Dia jadi tak jadi bukan urusan kita, babe. Kena buat. Tapi nak kena rajin tanya. Lepas ni apa? Lepas ni apa? Menang lagi. Okay, menang lagi. Okay, bikin single lagi. Lepas bikin single ni apa? Okay, bikin music video. Lepas bikin music video ni apa? Bikin single lagi. Apa dia? Dia mesti ada progress tau. Lepas ni, okay, aku nak buat ni. Ini. Jadi, bila kita tengok dia punya string of events, Alhamdulillah, benda tu jadi satu thread. Sambung. Documentation dah siap. Kita boleh share. Generasi sekarang, dia tak kenal. Dia tak kenal kita, tak kisah. Sebab tak ada orang nak dokumen. Satu dah meninggal pun. Sekarang tinggal 3. Ingat apa, ni 3 boleh terus-terus jadi mafia king? Tak ada. Satu hari pun gone juga. So, documentation tu penting.